Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk adik-adik yang nak isi borang UPU, mesti tengah pening kepala nak pilih kursus apa ataupun nak pilih universiti mana. Jadi untuk hari ini saya just nak kongsikan, nak share sikit mana yang lebih penting, sama ada kita nak pilih universiti ataupun kita nak pilih kursus. Okey, kalau pilih universiti tu maksud dia sama ada kita nak masuk USM ke, UiTM ke, UM ke, dan universiti yang lain. Ataupun untuk kursus pula, contoh dia nak pilih kejuruteraan ke, kejuruteraan ada banyak kejuruteraan, mekanikal, elektrik, civil. Kalau siapa yang nak pilih kejuruteraan, saya dah share dah video bidang-bidang kejuruteraan yang ada dekat universiti. Mungkin boleh dapat ataupun memberi sedikit gambaran dah apa itu kejuruteraan. Saya akan letakkan link di atas dan di hujung video ni, dan ada juga di ruangan komen. Adik-adik bolehlah klik dan tengok video kalau nak pilih kejuruteraan, ataupun adik-adik nak pilih kursus perubatan, matematik dan sebagainya. Jadi mana lebih penting, nak pilih universiti ataupun nak pilih kursus? Sebab seperti kita tahu, bila kita nak isi borang UPU tu, dia akan ada diberi beberapa pilihan. Kita boleh pilih beberapa pilihan universiti dan juga kursus. Jadi waktu itulah kita akan confuse nak pilih kursus ataupun nak pilih universiti. Jadi untuk bagi saya lah, yang paling penting ataupun diberi keutamaan adalah kita pilih kursus yang kita nak sambung. Universiti tu adalah perkara yang kedua. Maksudnya kita nak pilih universiti tu adalah perkara yang kedua. Yang paling penting adalah pilih kursus yang kita nak sambung. Sebab apa sih kata pilihan kursus ni lebih penting berbanding kita nak pilih universiti? Yang pertama sekali, waktu kita nak minta kerja, company-company yang nak ambil kita kerja tu, dia akan bagi kelayakan tu, dia nak kelayakan berasaskan kursus. Contoh dia nak buka open kerja sebagai jurutera awam. So dia punya requirement tu, dia perlu ada ijazah sarjana muda kejuruteraan awam. Dia tak kata yang calon yang nak minta kerja tu perlu daripada lepasan universiti sekian. Dan waktu kita interview pun, dia akan tengok kita punya kelulusan. Dia tak kira pun kita daripada universiti mana. So tidaklah penting sangat untuk kita pilih universiti mana yang kita nak sambung, asalkan kursus yang kita pilih tu dia ada accreditation ataupun dia diiktiraf, pun daripada MQA. So kebanyakan FPTA, kursus-kursus dia memang diiktiraf oleh MQA. MQA itu macam satu badan yang iktiraf kursus-kursus yang ditawarkan di IPTA ataupun IPTS di Malaysia lah. Antara dia punya cabang kerja lah MQA tu kan. So penting kita pilih kursus dulu, bukan kita pilih universiti. Contoh kalau lah dia bercita-cita nak jadi seorang jurutera, pilihan dia mestilah kursus-kursus kejuruteraan. Tak kisahlah dia pilih kejuruteraan tu daripada universiti USM ke, UiTM ke. At last, bila dia dah habis belajar kat universiti tu, dia akan jadi seorang jurutera kerana dia pilih kursus kejuruteraan. Itu yang point saya kata tu, kursus lebih penting daripada pilih universiti. Sebab nanti bila kita dah masuk universiti, kita belajar kursus tu, setiap universiti IPTA tu dia punya subjek-subjek yang kita belajar tu lebih kurang sama. Kalau kita ambil kejuruteraan awam contoh dia, macam saya kejuruteraan awam, so kalau saya belajar kat UiTM ke, ataupun dekat USM ke, ataupun saya belajar dekat UM ke, dia punya subjek-subjek tu lebih kurang sama saja untuk kita habis belajar ataupun kita jadi seorang jurutera awam. So itulah yang pentingnya kita pilih dulu kursus. Tapi bila kita nak pilih kursus tu, kita kena tahu jugalah, kita janganlah pilih, katakan dia bagi 8 pilihan. Contohlah, saya tak tahulah sekarang ni berapa pilihan yang
calon boleh pilih kan. Macam waktu zaman saya tu, kita boleh pilih lebih kurang 8 pilihan. So 8 pilihan, kalau saya minat, macam saya dulu belajar civil engineering kan, katakanlah adik-adik minat untuk sambung dalam kejuruteraan awam, so mungkin 3 pilihan pertama tu semuanya kejuruteraan awam, daripada 3 universiti yang berbeza. So pilihan yang ke bawah tu barulah kita pilih kursus lain. Kadang-kadang setengah student tu ataupun calon tu, dia suka letak, katakan dia bagi 8 pilihan, mungkin 6 pilihan dia letakkan kursus yang sama. Contoh dia ambil macam medical atau perubatan, daripada pilihan pertama sampai pilihan ke-6 dia ambil perubatan je semua, universiti je berbeza. Mungkin 2 pilihan terakhir tu dia ambil farmasi atau sebagainya lah. Macam saya pun suka berteknik macam tu. Mungkin pilihan pertama sampailah pilihan ke-6, kalau kita ada 8 pilihan kan. Pilihan pertama hingga pilihan ke-6 saya akan pilih kejuruteraan awam di universiti yang berbeza. Mungkin pilihan ke-7 dan ke-8 baru saya ambil satu mechanical, satu elektrik contoh lah kan, ataupun saya ambil kursus-kursus lain. Jadi katakanlah setiap universiti tu memang dia tak, kelayakan saya tak sesuai untuk kejuruteraan awam, sekurang-kurangnya saya ada backup untuk pilihan yang 2 terakhir tu. So yang itulah penting kita ada juga variasi dalam memilih kursus tu, bukan kita rigid. Contohnya macam kita minat nak jadi doktor, kita ambil semua perubatan, daripada pilihan pertama sampai terakhir semua perubatan. Padahal mungkin kelayakan kita tu tak cukup untuk masuk perubatan. Jadi mungkin kita boleh letakkan pilihan 2 atau 3 terakhir tu letak second choice, mungkin farmasi ataupun sains dan sebagainya lah. Itu sebagai contoh. So adik-adik kalau masih pening lagi nak pilih kursus apa, mungkin ada 2-3 step lah. Yang pertama, adik tengoklah minat adik tu minat apa kan. Minat, contoh dia, setengah orang dia minat mengira, mungkin dia nak jadi jurutera. Kalau dia minat menghafal biologi, subjek biologi dia okey, dia minat menghafal, dia nak ambil perubatan, so dia pilihlah subjek kursus perubatan. So tengok juga minat kita ni, minat dia apa, minat untuk bekerja macam mana. Lepas tu kita kena tengok juga pasaran kerja. Pasaran kerja tu jangan ikut minat kita je. Kadang-kadang benda kita minat tu pasaran kerja dia terlalu kecil. So mungkin kita boleh check dekat website macam Jobstreet dan sebagainya. Kita tengok pasaran kerja tu luas ataupun tak, ada banyak permintaan tak untuk kerja yang kita nak pilih tu sebagai kursus kita nak belajar kat universiti tu. So boleh check dekat website mencari kerja. Dan kita juga akan tengoklah kekuatan subjek kita sendiri. Contoh kalau seorang tu dia nak ambil kejuruteraan kimia, so basically dia kenalah pastikan dia ada basic subjek kimia yang kuat. Sebab nanti setiap semester dia akan belajar subjek kimia. Kalau kimia dia lemah, dia mungkin akan ada masalah waktu nak belajar ataupun nak sambung belajar kursus yang dia nak pilih tu lah. Sekarang ni pun orang kata maklumat di ujung jari kan. Sebelum kita nak pilih tu, kita boleh search lah dulu, tengok tentang apa kursus yang kita nak masuk tu, adakah okey, macam mana belajar. Tengok Facebook pun ada grup-grup Facebook, contohnya grup kejuruteraan, grup perubatan. So kita boleh tengok, ambil maklumat daripada situ, tengok adakah dia sesuai dengan jiwa kita. Dan kita juga boleh search, kita tengok, katakan kita nak belajar kejuruteraan mechanical contoh dia kan. So kita try search, kita tengok setiap semester ataupun setiap tahun tu apa yang kita akan belajar dekat universiti. Dia ada senarai subjek, boleh cari dan boleh google. Jadi kita dapatlah gambaran, oh dekat universiti nanti kita akan belajar macam ni, sekian. So kita taklah terkejut bila kita masuk universiti kita belajar subjek macam tu. So yang tu pun boleh menjadi pertimbangan untuk kita pilih kursus yang sesuai untuk kita sambung.
Jadi itu sajalah saya nak tekankan hari ini, supaya adik-adik dalam nak pilih UPU tu, nak isi borang UPU, pastikan adik-adik pilih kursus dulu sebelum pilih universiti. Utamakan memilih kursus yang sesuai dengan diri kita, barulah pilih universiti mana yang kita nak. Sebab saya kata lah, last bila minta kerja, dia akan tengok kursus. Kalau nak jadi accountant, kena ada ijazah perakaunan. Nak jadi jurutera, kena ada ijazah kejuruteraan. Nak jadi doktor, kena ada ijazah perubatan. So kursus juga menjadi benda penting untuk kita minta kerja nanti. So majikan dia takkan tengok sangat kita daripada universiti mana. Yang penting kursus yang kita ambil tu sesuai untuk kita isi kekosongan jawatan di syarikat tersebut. Jadi itu saja saya nak kongsi untuk hari ini. Semoga adik-adik memilih kursus yang sesuai untuk adik-adik, dan saya doakan adik-adik terpilih untuk sambung belajar di Universiti Awam IPTA. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.